Falsafah pendidikan kebangsaan, bagaimanakah pembentukannya? Pada 1956, penyata Razak mengesyorkan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Diikuti laporan Rahmat Talib mengesyorkan pengukuhan hala tuju pendidikan pada tahun 1960. Pada tahun 1970 pula, Rukun Negara, Dasar Pelajaran Kebangsaan dan juga Dasar Ekonomi Baru menetapkan matlamat pendidikan. Seterusnya berlaku persidangan negara-negara Islam di Mekah pada tahun 1974 dan 1979 pula, laporan jawatan kuasa Kabinet mencetuskan idea untuk menggubal satu falsafah pendidikan. Pada tahun 1982, kurikulum bersepadu sekolah rendah atau KBSR diperkenalkan. Seterusnya 1988 pula, KPM mewartakan falsafah pendidikan negara. Seterusnya, kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM dilaksanakan pada tahun 1989 dan terakhir 1996 telah diwartakan Akta Pendidikan 1996 yang mengubah falsafah pendidikan negara kepada falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK. 4 cabang falsafah ialah: yang pertama, metafizik; yang kedua, epistemologi, aksiologi dan logik. Persoalan realiti, ontologi, kesejagatan, kosmologi dan ketuhanan teologi yang menyentuh tentang kebenaran dan kewujudan. Epistemologi ialah cabang yang membincangkan persoalan ilmu dan pengetahuan dari aspek perolehan, jenis, sumber dan kesahannya. Ia menghuraikan pengetahuan yang diperoleh untuk mentadbir bumi, mencakupi agama, sains dan falsafah. Teologi ialah cabang yang membincangkan persoalan nilai yang terdiri daripada etika dan estetika. Etika ialah tata laku manusia dalam kehidupan, manakala estetika ialah nilai keindahan yang ditanggap oleh panca indera manusia. Dalam kehidupan manusia, etika dan estetika bergabung untuk membentuk keharmonian. Logik ialah cabang yang membincangkan persoalan untuk membuat keputusan yang tepat dan berkesan. Terbahagi kepada dua, logik induktif dan logik didaktif. Logik induktif ialah bersifat khusus kepada umum, manakala logik didaktif ialah bersifat umum kepada khusus. Dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan, kita boleh lihat metafizik ialah kepercayaan ketuhanan, epistemologi pengetahuan dan keterampilan, aksiologi nilai iaitu kepribadian dan pelaksanaan logik untuk melahirkan insan yang menyeluruh, harmoni, bersepadu dan seimbang dari segi intelek, emosi, jasmani dan rohani. Falsafah pendidikan Islam sebagai asas falsafah pendidikan kebangsaan. Metafizik mengenal kebenaran terhadap keesaan Allah, epistemologi, Al-Quran dan As-Sunnah dan ilmu-ilmu akal, aksiologi, nilai kecantikan yang membentuk watak dan akhlak, logik berfikir secara bijaksana untuk mencari kebenaran yang hakiki. Para tokoh falsafah barat ialah Plato, Descartes, Kant, John Dewey dan Karl Jasper. Mazhab falsafah barat pula terbahagi kepada 4. Pertama, idealism; kedua, realism; ketiga, pragmatism dan eksistensialism. Idealism dan realism di bawah mazhab falsafah barat tradisional, manakala pragmatism dan eksistensialism di bawah mazhab falsafah barat moden. Barat idealism ialah falsafah yang tertua di bawah mazhab falsafah barat tradisional. Antara tokohnya ialah Plato, Descartes, Kant dan Hegel. Fokus kepada akal, jiwa dan kerohanian, berpendapat bahawa pengetahuan boleh diperoleh tanpa deria atau pengalaman, sebaliknya melalui celik akal dan intuitif. Mazhab falsafah tradisional yang kedua ialah realism. Antara tokoh-tokohnya ialah Aristotle, Russell, Bacon dan Locke. Fokus kepada objek dan jirim iaitu sifat nyata atau maujud fizikal. Berpendapat bahawa pengetahuan adalah hasil interaksi manusia dengan alam sosial dan fizikal di sekelilingnya. Falsafah realism mementingkan kewujudan fizikal untuk membuktikan sesuatu.
Falsafah pragmatisme adalah mazhab moden. Antara tokoh-tokohnya ialah John Dewey, Charles Darwin dan William James. Mereka berpendapat alam semesta tidak statik, sebaliknya bersifat dinamik dan sentiasa mengalami perubahan. Mereka berpendapat untuk mencapai sesuatu kebenaran perlulah melalui pengalaman. Manusia perlukan pengalaman untuk buktikan kebenaran. Mereka juga menolak konsep dalam metafizik iaitu ketuhanan. Ini kerana realiti sesuatu yang hanya ada dalam pemikiran tanpa pengalaman sukar untuk dibuktikan. Sebagai contoh, kehidupan selepas mati merupakan konsep yang ada dalam pemikiran manusia, sukar untuk mendapat kesahihannya. Eksistensialisme merupakan mazhab moden. Antara tokoh-tokohnya ialah Kierkegaard dan Jaspers. Fokus terhadap kebenaran dari pengalaman bebas, iaitu setiap orang bebas membuat pilihan untuk mencapai kesejahteraan diri. Falsafah pendidikan barat yang pertama ialah falsafah pendidikan perennialism, progressivism, esensialism dan rekonstruksionism. Falsafah perennialism berpendapat bahawa kebenaran bersifat sejagat dan tidak berubah dari satu generasi ke generasi seterusnya. Oleh itu, ilmu yang terkumpul sejak awal peradaban manusia haruslah dijadikan asas pendidikan. Oleh kerana kebenaran bersifat sejagat dan tidak berubah, kurikulum adalah sama untuk semua murid dan berpusatkan mata pelajaran. Esensialisme merupakan falsafah yang tradisional yang kedua. Falsafah ini bertujuan untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah yang terkumpul dan berkekalan buat sekian lama. Aliran falsafah ini berpendapat bahawa ilmu, kemahiran, nilai dan sikap penting untuk disampaikan kepada generasi muda. Peranan guru adalah sebagai seorang yang pakar dalam bidangnya. Aliran falsafah progressivism merupakan mazhab moden. Mereka berpendapat manusia berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan. Ini kerana mereka mempercayai setiap kanak-kanak membesar dengan keupayaan untuk bertindak sebagai peneroka dan penjelajah. Oleh itu, setiap individu yang dilahirkan mempunyai potensi, minat dan bakat yang berbeza dan peranan pendidikan untuk mencorakkannya mengikut persekitaran dan masyarakat. Kurikulum mereka adalah berasaskan sains sosial dan merentas disiplin. Guru sebagai pembimbing dan pengurus, murid adalah bersifat aktif. Pendidikan rekonstruksionisme merupakan falsafah moden. Falsafah ini memberi perhatian terhadap pembentukan semula masyarakat. Pendidikan dan falsafah ini bertujuan untuk menyedarkan murid tentang masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Oleh itu, kurikulum yang disediakan mengandungi masalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku dalam masyarakat. Guru sebagai ejen perubahan dan pembimbing membimbing murid agar dapat mengenal pasti masalah dan dilatih untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk konsep falsafah pendidikan barat mengatakan bahawa manusia bersifat sejagat. Falsafah bersifat praktikal dan pragmatik, tumpu kepada perkara asas, juga terbahagi kepada dua iaitu tradisional dan juga moden. Untuk konsep falsafah pendidikan Islam pula, Al-Quran dan Sunnah sebagai teras pendidikan dan tujuannya untuk mewujudkan potensi menyeluruh dari segi akal, roh dan jasad, mempunyai dua sudut iaitu teori dan amalan dan juga meletakkan ilmu wahyu sebagai sumber. Falsafah Barat mengajar ilmu bersifat asas dan matlamatnya juga mengasaskan corak baru untuk melahirkan individu yang sedia menghadapi perubahan. Untuk falsafah Islam, tujuannya adalah untuk melahirkan Muslim yang berilmu, beriman dan berakhlak. Juga bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah, juga untuk melahirkan insan yang taat kepada Allah serta berjaya dunia dan akhirat. Peranan guru. Bagi falsafah Barat, guru sebagai penyampai ilmu yang pakar. Ini untuk jenis perennialism lah. Kemudian guru sebagai pembimbing dan pengurus untuk mazhab progressivism.
Dan ketiga, guru sebagai ejen perubahan dalam mazhab Reconstructionism. Dan juga yang terakhir, guru sebagai pemangkit ilmu ataupun istilahnya existentialism. Baik, untuk falsafah Islam pula, guru ni sebagai pemberi ilmu, sebagai pembimbing kepada pelajar dan juga pendorong bagi membentuk akhlak murid-murid. Untuk kurikulum pula, falsafah barat menjadikan bidang kemanusiaan, kesusasteraan dan juga kemahiran asas, iaitu membaca, mengira dan juga menulis sebagai kurikulum. Bagi falsafah Islam, kurikulum berlandaskan sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sumber itu diekstrakkan ataupun diperincikan berdasarkan sumber tersebut. Kita lihat dari segi falsafah barat dan juga falsafah Islam untuk kategori masyarakat dan pendidikan. Barat ni pendidikan dia untuk kembangkan potensi kognitif ataupun berfikirlah. Untuk Islam pula, ia sebagai pendidikan sepanjang hayat dan ia meliputi menyeluruh lah. Kemudian falsafah barat juga meletakkan nilai itu bersifat objektif atau subjektif. Untuk Islam, falsafah Islam matlamat pendidikan untuk menjadi insan yang sempurna, iman, ilmu dan amal. Sekolah memajukan masyarakat. Itu untuk barat. Dan untuk falsafah Islam pula, ibu bapa sebagai pendidik utama dalam perkembangan anak-anak. Untuk orientasi ilmu, falsafah pendidikan barat memfokuskan kepada sastera dan sains. Manakala untuk falsafah pendidikan Islam berpaksikan kepercayaan kepada agama Islam. Seterusnya, kurikulum untuk barat ditentukan oleh guru, sekolah atau pusat. Manakala bagi Islam pula, orientasi ilmu berdasarkan ilmu nakli, iaitu wahyu, dan juga ilmu akli, iaitu melibatkan falsafah dan sains. Untuk falsafah barat, tumpuan lebih kepada murid yang pencapaiannya rendah. Ada juga yang memfokuskan pelajar yang pencapaian tinggi. Itu dalam fahaman tradisional lah untuk barat. Kemudian falsafah Islam pula menekankan insan yang seimbang intelek, rohani, emosi dan jasmani. Untuk pembelajaran murid, falsafah pendidikan barat menumpukan kepada pengetahuan maklumat, rancangan pengajaran pula mengikut minat murid dan fokus lebih kepada individu. Manakala bagi pendidikan Islam, falsafah pendidikan Islam tumpu kepada agama, akhlak dan juga manusiawi. Seterusnya, pembelajaran juga bersepadu, ilmu dunia dan ilmu akhirat, serta pembelajaran melalui pengalaman guru. Guru dalam Islam kita kenal sebagai murabbi. Murabbi ni bermaksud pendidik lah. Guru. Untuk falsafah pendidikan barat, orientasinya kepada teks, buku teks dan juga bilik darjah. Dan jadual yang lebih anjal serta masa yang fleksibel untuk pendidikan barat lah. Dan sekolah memajukan masyarakat. Kita lihat pula kepada falsafah pendidikan Islam. Orientasi eklektik iaitu melibatkan pengetahuan, murid dan juga masyarakat. Matlamat pendidikan untuk menjadi insan yang sempurna, iman, ilmu dan amal. Dan corak pengajaran yang berbeza untuk falsafah Islam iaitu daripada 0 hingga 6 tahun memfokuskan didikan yang lembut, 7 hingga 15 tahun didikan yang tegas dan 16 tahun ke atas pula didikan yang berhemah. Contoh ibu bapa sebagai rakan kepada anak-anak. Akhir sekali pergi kepada matlamat pendidikan. Untuk falsafah pendidikan barat, matlamatnya ialah untuk melahirkan masyarakat yang baik yang mana dapat beri sumbangan kepada kesejahteraan negara. Dan seterusnya, individu dan masyarakat yang berdaya saing dapat bawa perubahan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Untuk falsafah pendidikan Islam, tujuan untuk pendidikan adalah membentuk insan yang syumul, sempurna dari segi ilmu, iman dan juga amal ataupun akhlak mulia. Seterusnya, taat kepada Allah dan berhubung baik sesama makhluk. Dan matlamat yang hakiki ialah untuk mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Kedudukan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai falsafah eklektik. Baik, kita lihat di sini. Gambar rajah ini menunjukkan kombinasi ataupun hubung kait antara falsafah pendidikan Islam, falsafah pendidikan barat tradisional, falsafah pendidikan barat moden. Yang digabungkan akhirnya membentuk falsafah pendidikan kebangsaan lah. Abdul Rahman Aruf dan Zakaria Kasa yang memberi nama falsafah eklektik ini. Eklektik ini maksudnya menggabungkan ketiga-tiga jenis falsafah tadi dan menggabungkan juga input-input seperti intelek, rohani dan jasmani
kognitif, afektif dan psikomotor. Semua kemahiran ini digabungkan menjadi satu komponen falsafah pendidikan kebangsaan. Dan inilah dinamakan falsafah eklektik. Baik, kita boleh melihat bahawa semua falsafah mempunyai kelebihan dan juga kekurangan yang tersendiri. Jadi bila digabungkan dapat membina satu falsafah yang kukuh dan juga efektif untuk menjadi panduan bagi sistem pendidikan di sesebuah negara. Sekian, terima kasih.